sesebuah organisasi, terutama sekali sekolah, memang terlalu berat bagi seorang pengurus sekolah. Di mana pengurus sekolah bukan sahaja berhadapan dengan pelajar, tapi juga berhadapan dengan stakeholder di pelbagai jurusan ataupun di pelbagai bahagian. Antaranya Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, dan di peringkat sekolah pula kita berhadapan dengan pelbagai aliran dan juga pelbagai tingkat pemikiran stakeholder kita, iaitu antaranya kalau di dalam sekolah, guru-guru, kaki tangan sokongan, pelajar, dan yang paling penting sekali ialah ibu bapa pelajar. Mereka ini mengharapkan sangat agar anak-anak mereka diberi didikan yang secukupnya. Namun apabila kita minta sesuatu daripada ibu bapa, mereka akan memberi pelbagai alasan. Dan perkara ini merupakan satu yang perlu ditangani dan dipikirkan oleh seorang pengurus sekolah. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini? Untuk SMK Tandik ini, saya telah pun ditempatkan di SMK Tandik pada tahun 2014. Sebelum itu saya bertugas di SMK Kunak Jaya, Kunak. Dan pada bulan Desember, saya telah dapat menerima surat pertukaran saya ke SMK Tandik untuk menjadi pengetua. Dan sebelum saya masuk ke sekolah ini, saya telah pun mendapat beberapa input tentang keadaan persekitaran sekolah, disiplin pelajar, kerjasama guru-guru, dan juga kerjasama ibu bapa. Dan perkara ini amat merisaukan saya, sebab saya orang Tandik, dilahirkan di Tandik, belajar di SK Tandik, dan pernah mengajar di SMK Tandik pada tahun 1991 hingga 1996 sebelum saya melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana. Jadi dalam aspek ini, sebagai seorang Tandik, orang Tandik, lahir di Tandik, saya perlu memberi hikmat yang secukupnya, yang mantap, agar ibu bapa dan masyarakat Tandik ini tidak rasa kecewa dengan apa yang saya buat di SMK Tandik. Namun untuk menjadikan sekolah ini cemerlang dan terurus dengan baik, pelbagai perkara yang saya perlu pikirkan. Antaranya ialah, adakah guru-guru bersedia untuk membantu saya? Adakah ibu bapa bersedia untuk bekerjasama? Adakah pelajar mudah untuk dibimbing atau dibentuk menjadi pelajar yang cemerlang dalam pelbagai aspek? Dan yang terakhir sekali ialah bagaimana keadaan fizikal sekolah. Jadi semua ini merupakan cabaran bagi saya. Dan ketika saya melaporkan diri ke SMK Tandik pada hujung tahun 2013, saya telah pun membuat beberapa tinjauan yang dikenali sebagai tinjauan ataupun pemerhatian persekitaran. Dan banyak perkara yang saya perlu lakukan untuk menjadikan SMK Tandik ini sebuah sekolah yang cemerlang pada masa yang akan datang. Sebab pada masa saya menerima surat penempatan ke SMK Tandik, saya telah pun dimaklumkan oleh Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, iaitu Datuk Haja Maimunah Haji Suhaibul. Beliau mengatakan pada saya, cabaran cikgu ialah menjadikan sekolah itu dapat bersaing. Bukan cemerlang tetapi dapat bersaing. Dan pada saya itu ialah satu cabaran. Maka dengan itu, pada peringkat awal saya telah pun merancang beberapa perkara. Dan perkara yang saya telah lakukan ialah seperti yang saya katakan tadi, saya telah melakukan kajian persekitaran selama 2 bulan. Dan selepas mendapati beberapa perkara yang perlu diberi perhatian, saya telah pun merancang bersama dengan penolong-penolong kanan. Sebab penolong-penolong kanan adalah orang yang paling utama dan pertama perlu memberi kerjasama kepada saya untuk memantau dan melaksanakan segala perancangan agar perancangan itu dapat dijayakan sepenuhnya. Dan tumpuan saya ialah untuk memperbaiki disiplin
dan akademik pelajar SMK Tani. Pada tahun 2013, keputusan SPM telah pun keluar pada awal tahun 2014 dan keputusan pada waktu itu amat mendukacitakan, di mana grade purata sekolah pada tahun itu ialah 6.51 dan antara sekolah yang tercorot di daerah Kota Marudu di peringkat peperiksaan SPM. Manakala TPM pula grade puratanya ialah 2.02. Jadi perkara ini merupakan satu cabaran kepada saya untuk menjadikan sekolah ini sekolah bersaing seperti yang diperkatakan oleh ataupun yang dikehendaki oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Jadi pada awal tahun 2014, saya telah pun merancang satu perancangan strategi yang melibatkan 4 perkara, yaitu pengurusan dan pentadbiran sekolah, fizikal sekolah, kedua ialah pengurusan kurikulum, ketiga pengurusan hal ehwal murid, dan yang keempat ialah pengurusan kokurikulum dan sukan. Dan pada masa itu pengurusan sukan dan kokurikulum agak mantap di SMK Tani. Dan perkara yang paling berat untuk dilaksanakan ialah pengurusan HEM, yaitu pengurusan HEM ini melibatkan pengurusan disiplin pelajar, di mana mood dan sikap ataupun disiplin pelajar pada waktu itu dia berada di peringkat yang paling rendah. Pelajar-pelajar apabila ditegur oleh guru-guru, mereka keluar dari kelas dan berada di persekitaran sekolah, duduk bersama-sama dengan rakan untuk melakukan vandalisme ataupun merosakkan peralatan di persekitaran sekolah ataupun di dalam kawasan sekolah. Maka dengan itu saya telah berbincang dengan Persatuan Ibu Bapa dan Guru, dan dalam kesempatan ini saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Ahli Jawatan Kuasa PIBG SMK Tani yang diterajui oleh Encik Loren alias Muhammad Faisal Haji Madinah selaku yang dipertua Persatuan Ibu Bapa Guru dan exco-nya, kerana mereka senantiasa bekerjasama dan memberi kerjasama yang mantap kepada saya untuk memastikan apa yang saya rancang dapat dijalankan dengan baik. Begitu juga dengan guru-guru. Pada peringkat awal itu saya mendapati ada sedikit kesukaran untuk memulihkan semangat dan motivasi guru supaya senantiasa memberi fokus kepada tugas dan peranan mereka sebagai seorang guru, yaitu mendidik, membimbing, membentuk sasiap pelajar. Dan pada akhirnya pada bulan April 2014, beberapa orang ibu bapa telah pun berjumpa dengan saya merakamkan satu perkongsian ataupun apa yang orang katakan, yaitu sebagaimana biasanya ialah macam tidak bersetuju dengan apa yang saya lakukan, kerana mereka katakan saya terlalu melakukan perubahan yang begitu drastik. Namun bagi saya ialah masa itu emas. Setiap apa yang kita buat kita tidak boleh sia-siakan. Mesti sekurang-kurangnya yang kita rancang itu dapat menghasilkan sesuatu yang apa yang kita kehendaki. Jadi maka dengan itu saya dengan kerjasama semua penolong kanan, perlu saya sebut nama-nama penolong kanan saya pada waktu itu, yaitu penolong kanan pentadbiran Encik Andrut Sadian, penolong kanan hal ehwal murid Encik Bonar Bejangkin. Dan Encik Bonar ini ialah orang yang paling utama dan pertama membantu saya untuk memastikan pengurusan disiplin pelajar dapat berjalan dengan lancar dengan kerjasama semua ahli jawatan kuasa pengurusan disiplin sekolah, terutama sekali Ketua Guru Disiplin Sekolah, yaitu Cikgu Harisan. Dan juga begitu juga dengan dalam pengurusan sukan dan kokurikulum yang diterajui oleh penolong kanan kokurikulum, yaitu Encik Amran Muhammad Zamzam. Jadi semuanya itu kita gerak. Kita buat 4 pasukan, yaitu pasukan pengurusan dan pentadbiran sekolah, pengurusan akademik dan kokurikulum, pengurusan HEM dan asrama, pengurusan sukan dan kokurikulum, supaya dapat berjalan lancar serentak
untuk memastikan misi dan visi sekolah yang telah pun kami atur dan susun atur supaya dapat berjalan dengan lancar. Dan akhirnya pada hujung tahun 2014, keadaan sudah pun stabil. Pelajar-pelajar telah pun berada dalam keadaan yang senang diurus. Namun masih lagi terdapat beberapa masalah disiplin yang perlu kami tangani. Yaitu yang pertama ialah minat pelajar untuk belajar. Kedua ialah kehadiran pelajar. Dan ketiga ialah sikap pelajar, sebagian kecil pelajar yang suka membuli pelajar-pelajar yang junior, dan juga pelajar-pelajar yang tidak menghormati guru. Jadi dalam beberapa perbincangan dengan penolong kanan, kami telah pun mendapat satu isu. Isunya ialah kita perlu tangani masalah disiplin pelajar secara total supaya kehadiran mereka ke sekolah, tumpuan mereka ketika pengajaran dan pembelajaran berlaku di dalam bilik darjah, dan juga tumpuan mereka untuk melaksanakan tugasan harian dapat dimantapkan dan ditingkatkan pada kadar yang segera. Jadi untuk apa yang kami laksanakan ini semuanya ialah kepada pelajar, supaya masyarakat Tandik, terutamanya pelajar SMK Tandik, dapat bersaing dari segi keputusan akademik, keputusan dari segi disiplin, dan juga dari segi penyertaan sukan dan kurikulum di peringkat daerah, negeri, dan juga kebangsaan. Dengan kerjasama yang mantap daripada semua golongan di peringkat sekolah, dari penolong kanan, ketua bidang, ketua-ketua panitia, semua guru yang pada masa itu telah pun menunjukkan komitmen dan sikap yang begitu tinggi terhadap usaha membantu mencemerlangkan pelajar dari segi akademik dan juga disiplin. Akhirnya impak daripada tindakan kami pada tahun 2014, keputusan peperiksaan SPM telah pun keluar, diumumkan. Dan pada tahun itu berlaku peningkatan yang begitu tinggi, di mana pada tahun 2015 atau 2013 GPS SPM SMK Tandik grade purwata-nya ialah 6.51. Tetapi pada tahun 2014 grade purwata SPM meningkat kepada 6.15 dengan peningkatan 0.36. Begitu juga di peringkat STP, di mana pada tahun 2013 pencapaian STP ataupun Prayu SMK Tandik ialah 1.92. Tetapi pada tahun 2014 pencapaian ataupun grade purwata SPM SMK Tandik, STPM SMK Tandik ialah 2.02. Dan berdasarkan pada indikator ini, saya sebagai pengetua sekolah ini yakin dan percaya bahawa SMK Tandik ini, terutama sekali pelajarnya, boleh dibentuk menjadi pelajar yang cemerlang. Yang paling penting ialah komitmen guru perlu ditingkatkan. Komitmen kerja berpasukan perlu diwujudkan, dan komitmen pelajar perlu ditingkatkan ke tahap yang paling tinggi. Dari tahun 2014 kepada tahun 2015 dan 16, peningkatan keputusan SPM semakin meningkat. Di mana pada tahun 2016 grade purwata sekolah untuk peringkat SPM ialah 5.83. Dan inilah tahun pertama pelajar SPM SMK Tandik telah pun mencapai GPS di bawah 6.0, yaitu 5.83. Begitu juga di peringkat STPM, dia meningkat berterusan, dan pada tahun 2016 GPS SPM ialah 2.64 berbanding dengan 2.544 pada tahun 2015, yaitu dengan peningkatan 0.05
2.10. Dan dengan kerjasama semua pihak termasuklah guru-guru, ibu bapa, pelajar dan juga tidak lupa juga kami ucapkan ribuan terima kasih atas dukungan dan sokongan daripada pengurusan pejabat pendidikan daerah Kota Marudu yang diterajui oleh saudara ataupun Tuan Jidin Jenau pada waktu itu. Dan pada tahun 2016 kami telah pun dipilih sebagai calon untuk menerima anugerah Bai'ah peringkat kebangsaan. Dan saya ucapkan tahniah dan syukur kepada semua pihak yang terlibat. Kerana pada tahun 2017 kami berjaya dianugerahkan sebagai sekolah cemerlang dalam pengurusan Bai'ah dan dianugerahkan pengurusan sijil kecemerlangan ataupun anugerah Bai'ah peringkat kebangsaan. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pada waktu itu hanya 3 buah sekolah menengah di daerah Sabah yang telah pun berjaya dianugerahkan anugerah Bai'ah, iaitu yang pertamanya ialah SMK Tan Sao Penampang, dan kedua ialah SMK Tandik Kota Marudu, dan yang ketiga ialah Saint Dominic, sekolah menengah Saint Dominic Lahad Datu. Daripada 222 buah sekolah menengah di negeri Sabah, 3 buah sekolah yang telah pun mendapat anugerah ini. Ini satu pencapaian yang boleh dibanggakan dan telah pun memberi motivasi dan semangat kepada kami untuk berusaha lebih gigih lagi. Dan akhirnya pada tahun 2018 keputusan SPM kami telah pun mencapai ataupun meningkat dari segi grade purata sekolah dari tahun 2018 iaitu 5.61 berbanding dengan 2019 iaitu 5.30. Di mana pada tahun ini terdapat kami telah pun 2 orang pelajar SMK tadi telah pun berjaya mencapai 10A. Dan usaha berterusan telah pun dilaksanakan oleh guru-guru dengan penuh komitmen dan dengan penuh iltizam untuk menjadikan sekolah ini sekolah cemerlang. Pada akhirnya keputusan peperiksaan pada tahun 2019 di peringkat SPM kami telah pun mencapai GPS ataupun grade purata sekolah iaitu 5.08. Jadi peningkatan berterusan ini dari tahun 2014 hingga ke tahun 2019 merupakan satu peningkatan yang paling kami rasa bangga dengan apa yang kami telah capai, bangga dengan guru-guru kami, bangga dengan pelajar-pelajar kami, dan seterusnya bangga dengan ibu bapa pelajar dan juga masyarakat sekitar Tani. Jadi oleh kerana pada tahun 2020 ini harapan saya dan semua guru, keputusan SPM dan STPM akan meningkat berterusan meningkat. Namun apakah daya, kita dihambat oleh beberapa cabaran, terutama sekali pada masa ini penyakit pandemik COVID-19 telah pun menular begitu merisaukan dan telah pun menghambat kepada perencanaan kami. Namun kami senantiasa berusaha agar pelajar-pelajar SPM kami dan STPM dapat meneruskan kecemerlangan mereka dan dapat mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM dan STPM pada tahun 2020. Dalam merancang kejayaan sekolah, kami tidak tertumpu kepada pelajar yang akan menduduki peperiksaan saja, tetapi kepada semua pelajar dari tingkatan 1 hingga tingkatan 4. Oleh itu, apabila kami dapati beberapa pelajar yang sering melakukan kesalahan disiplin, terutama sekali konten sekolah, bergaduh, merokok dan sebagainya, kami akan ambil tindakan yang cepat mungkin supaya kami dapat membentuk pribadi pelajar. Dan di pembentukan pribadi pelajar, pembentukan disiplin pelajar yang baik merupakan tunjang atau orang kata menjadi tools kepada kecemerlangan akademik pelajar. Dan inilah perkara yang kami perhatian dalam kami mengurus sekolah. Dan akhir kata, saya dengan guru-guru ini senantiasa bekerjasama, senantiasa berusaha
untuk memastikan pelajar SMK Tanding sentiasa dapat menunjukkan kecemerlangan yang berterusan. Dan harapan saya, oleh kerana tempo perkhidmatan saya pun akan berakhir pada 18 bulan 12 ini, tahun ini, genap 60 tahun dan genap 41 tahun sebagai seorang guru. Saya telah pun mula bertugas sebagai seorang guru di SMK Kota Marudu pada 7 hari bulan 1 1980. Ketika itu umur saya hanya 19 tahun. Dan selepas itu 5 tahun berada di SMK Kota Marudu, saya telah pun ditukarkan ke SK Semparita sebagai guru besar. Dan pada tahun 1987 saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Pertanian Malaysia. Dan 1991 saya tamat pengajian di UPM dan ditempatkan di SMK Tanding. Saya telah pun mengajar di beberapa buah sekolah, sama ada sebagai guru biasa ataupun sebagai penolong kanan dan sebagai pengetua. Sebagai pengetua, saya telah memulakan karier sebagai pengetua di Sekolah Menengah St. Anthony, wilayah Persekutuan Labuan pada tahun 1998 hingga tahun 2000. Pada tahun 2000 saya telah ditukarkan ke SMK Bandau. Waktu itu SMK Bandau baru saja dibuka dan pengetua pertama di situ ialah saya. Dan pada tahun 2004 saya telah pun ditukarkan semula ke Pejabat Pendidikan Gabungan Kota Marudu sebagai penolong pegawai untuk menjaga unit bidang kemanusiaan. Pada tahun 2016 saya telah ditukarkan ke Pejabat Pendidikan Daerah Kudat sebagai pegawai pendidikan daerah Kudat sehingga tahun 2017. Tahun 2017 saya dilantik sebagai pengetua kerana kenaikan pangkat di SMK Abdul Rahim Kudat dan ditukarkan ke SMK Langkun selaku pengetua pada tahun 2018. Pada tahun 2019 saya ditukarkan lagi ke Pejabat Pendidikan Daerah Kota Marudu sebagai pegawai pendidikan daerah Kota Marudu. Di situ saya bertugas dari tahun 2009 sehingga 2013. Pada bulan April 2013 saya telah ditukarkan ke SMK Kunak Jaya sebagai pengetua. Saya berada di situ selama 5 bulan, kemudian ditukarkan ke SMK Tanding sebagai pengetua. Dan niat saya dalam perkhidmatan ini atau sebagai penjawat awam, saya akan menamatkan tugasan saya dan tanggung jawab saya di SMK Tanding sebagai seorang pengetua pada tanggal 20 hari bulan 12 tahun 2020 ini. Jadi kenangan manis saya di SMK Tanding akan saya bawa dan jadikan sejarah dalam hidup saya. Dan harapan saya kepada semua yang terlibat dalam pengurusan SMK Tanding, terutama sekali penolong-penolong kanan, ketua-ketua bidang, guru-guru, dan semua anggota kaki tangan Sekoman, agar kita laksanakan tugas kita sebaik mungkin. Tuhan senantiasa adil, senantiasa memerhati kita. Kalau kita ikhlas dalam menjalankan tugas, Tuhan akan memberi kita apa saja yang kita kehendaki, terutama sekali dari segi kalau pengurusan keluarga kita. Dan senantiasalah berjaga-jaga, sebab apa yang kita lakukan ini orang senantiasa perhati, terutama sekali akan diperhatikan oleh pelajar. Pelajar akan berkata apa saja terhadap guru-gurunya sekiranya kita tidak melaksanakan tugas dengan baik. Dan kita perlu ikhlas untuk mencurahkan bakti kita. Kita tidak perlu berkira gaji kita berapa. Kita tidak perlu berkira masa untuk bekerja. Kalau kita ditugaskan sebagai seorang guru, laksanakanlah tugas tanpa mengira waktu, masa, tenaga, dan juga uang ringgit. Curahkan untuk pelajar kita, terus sama sekali untuk masyarakat kita sendiri. Yaitu bagi saya, sebagai orang tani, saya perlu bangunkan minda dan akademik masyarakat tani. Jadi, maka dengan itu, dalam kesempatan ini, saya ingin merakamkan
ucapan ataupun ucapan jutaan kemaafan kepada semua yang terlibat, terutama sekali ibu bapa yang banyak kali berurusan dengan saya. Kadang-kadang saya terlalu tegas, namun ketegasan saya itu ada niatnya, ada tujuannya. Dan juga begitu juga kepada para pelajar yang telah pun berurusan dengan saya sejak tahun 2014 hingga tahun 2020. Pengalaman para pelajar berurusan ataupun belajar di SMK Tandik ini bolehlah dijadikan sebagai satu pengalaman hidup supaya para pelajar dapat membentuk jiwa dan pribadi yang mulia sebagai seorang ahli masyarakat pada masa akan datang. Kepada semua anggota kaki tangan Sekoman dan juga semua guru, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih atas kerjasama dan dukungan tuan-tuan dan puan-puan ketika saya menjalankan tugas sebagai pengetua. Orang kata, setiap langkah perlu diatur, setiap tindakan perlu disusun. Maka dengan itu, ketika sebagai seorang pentadbir di sekolah ini, saya perlu menjalankan tugas saya mengikut peraturan, perkeliling dan etika. Itulah pegangan saya. Dan kalau ada orang yang tertanya-tanya kenapa begitu tegas, kita nak membentuk manusia, kita mesti ada caranya. Jadi dengan tindakan yang begitu tegas dan mungkin selalu memarahi ataupun mengambil tindakan yang tidak sewajarnya pada pikiran guru-guru dan juga para AKP saya dalam kesempatan ini memohon kemaafan kepada tuan-tuan dan puan-puan, bermula daripada ujung jari kaki hingga ke atas kepala tuan-tuan dan puan-puan. Kemaafan juga diminta. Jadi dalam ini juga saya ingin ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada semua guru, terutama sekali kepada penolong-penolong kanan, ketua bidang, ketua panitia, guru-guru dan anggota kaki tangan pelaksana. Semoga Tuhan senantiasa bersama kita, menjaga hidup kita dan menjaga kesehatan kita. Akhir kalam, dimanapun kita berada, peranan kita sebagai seorang manusia perlu kita laksanakan. Tunjuklah sesuatu yang terbaik dan jangan mengharapkan sesuatu yang lebih daripada yang sepatutnya. Namun kita senantiasa mengharap kejayaan kita, kejayaan keluarga kita, dan kejayaan SMK Tandik ini senantiasa diharapkan. Sekian dan terima kasih.